Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul secara live, secara maya di dalam majlis zikir dan perkongsian ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Apa khabar semua? Apa khabar sahabat-sahabat di muka buku, di TikTok dan di sebelah sini? Apa khabar semua? Okey, yang memberi salam saya menjawab waalaikumsalam, alhamdulillah. Okey, ada yang bertanya, di manakah ustazah? Masya-Allah. Okay, baik. Mungkin ada yang tahu di mana ustazah. Okey, mana yang tahu boleh tulis, cuba tulis di ruang komen ustazah di mana. Saya yakin dan percaya ramai dah tahu ustazah dekat mana. Jadi nak tahu juga boleh tulis di ruang komen ustazah di mana. Ustazah di mana? Betul. Okey. Ustazah di TikTok, ustazah di Madinah, masya-Allah. User apa ni? Alana Mikaela Madinah. Okey, siapa yang mengikuti live ustazah semalam, ustazah sekarang ni berada di Madinah, masya-Allah, sedang menyantuni jemaah untuk menunaikan umrah di sana, masya-Allah. Jadi doakan sama-sama agar dipermudahkan urusan ustazah di sana. Dan saya doakan kepada semua yang melihat, menonton live pada pagi ini, Allah kurniakan, Allah rezekikan kesempatan untuk sama-sama kita menunaikan umrah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Allahumma amin. Masya Allah. Jadi jangan risau, kita akan tetap meneruskan majlis zikir kita pada pagi ini dan diteruskan dengan perkongsian di hujung nanti. Jangan ke mana-mana. Kerana apa? Kerana saya akan kongsikan ada beberapa perkara menarik. Saya nak kongsikan bersama tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini. Jadi teruskan bersama saya untuk majlis zikir seterusnya. Di hujung saya akan kongsi beberapa perkara yang menarik. Jadi ugilah, sebelum keluar live pastikan kalian membawa pulang sekurangnya satu perkara yang boleh kalian amalkan selepas sahaja habis daripada live ini. Boleh? Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini hari Isnin. Pastinya ramai yang memulakan azam yang baru, minggu yang baru, kita kesungguhan yang baru untuk memulakan hidup dan minggu yang baru. Masya Allah, saya doakan juga mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kalian dalam apa jua perkara yang kalian lakukan dalam menuju keredaan Allah, sama ada mencari rezeki dan bermacam-macam lagi perkara. Mudah-mudahan semuanya Allah permudahkan, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, alangkah indahnya kalau kita sama-sama berzikir ataupun berselawat kepada Nabi SAW pada pagi ini sebelum kita mulakan majlis zikir kita, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, bolehkah kita berselawat sedikit pagi ini? Kalau boleh tekan 1. Kalau boleh tekan 1. Okey, Nuruli Farhan 1. NFO 1. HMA 1. Rafidah apa ni? Miss Siti Nur Hafiza 1. Masya Allah. Okey, boleh.
Jadi sama-sama bersedia untuk sama-sama kita alunkan selawat sebelum kita memulakan majlis zikir kita. Okey, baik. Mungkin kita nyanyi sedikit lah. Tapi saya minta maaf awal kalau suara tak berapa nak ada tu. Biasalah kan. Okey, baik. Bersedia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Sedikit saja sebab kurang keyakinan, sebab suara tak berapa nak ada tu. Jadi sedikit saja. Masya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita menzahirkan rasa cinta. Ini adalah satu kaedah, menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW yang banyak sangat berkorban untuk kita. Yang kita hari ini Islam sampai kepada kita asbab daripada kesungguhan Nabi. Kesungguhan Nabi menyampaikan Islam itu sehingga tertegaknya, sehingga sampainya kita pada hari ini, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah anda menurut kajian otak manusia boleh digunakan semaksimum mungkin dan optimis pada waktu pagi. Tahukah anda otak manusia dapat digunakan secara maksimum dan optimis pada waktu pagi. Jadi apa perlu kita buat? Bertepatan dengan Nabi SAW yang mendoakan kita, yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ini pada waktu pagi mereka. Masya Allah. Sehingga Nabi pun berdoa kepada kita untuk kita ni diberkati pada waktu pagi. Jadi tuan-tuan, pada waktu pagi inilah waktu yang sesuai untuk kita menghafal ilmu ataupun menuntut ilmu. Mudah-mudahan melekat di fikiran dan di dalam hati. Masya Allah. Okay? Jadi bertepatan juga saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan luar biasanya ingatan kita bila kita gunakan pada waktu pagi. Saya kongsi sedikit cerita saya ketika zaman sekolah menengah dulu. Saya alhamdulillah Allah kurniakan, Allah rezekikan untuk menghafaz Al-Quran. Alhamdulillah. Dan saya mula menghafal Al-Quran ketika di sekolah menengah. Form 1. Dan rutin harian di sekolah ketika itu adalah sekolah itu ada hafaz Al-Quran dan juga ada akademik. Mana kata kena seimbangkan antara hafaz Al-Quran dan belajar ilmu akademik. Ada SPM, ada PMR, ada SPM. Jadi kami dijadualkan untuk mengikuti waktu-waktu tersebut agar tersusun rapi apa yang dirancang. Jadi jadual untuk menghafal Al-Quran ketika itu adalah bermula daripada selepas maghrib. Bermula daripada selepas maghrib, habis saja azan, kemudian solat jemaah maghrib, maka bermulalah kita menghafal Al-Quran. Bermula daripada talaki Al-Quran dengan sahabat lain yang mana lebih tinggi hafalan kita ataupun senior, sebab mereka dah hafal,
kita bertalaki. Talaki itu apa? Kita memperdengarkan bacaan kita. Kita memperdengarkan bacaan dan sahabat kita tu memperdengarkan bacaan dia juga. Untuk apa? Untuk kita dengar. Mungkin ada bacaan kita yang tersalah baris. Mungkin baris atas kita terbaca baris bawah. Mungkin baris bawah kita terbaca baris hadapan. Begitu. Untuk memastikan kita hafal ni perkara yang tak salah. Perkara yang betul. Risau apa? Risau kalau kita tak melalui proses talaki ini, kita terhafal ayat yang salah baris. Na'udzubillah. Untuk mengelakkan perkara tersebut. Kemudian bila dah habis proses talaki, kita akan pergi kepada proses melancarkan bacaan. Katakan hari ini nak menghafal 2 muka surat, maka lancarkan baca sebanyak mungkin 2 muka surat tersebut. Daripada maghrib itu sampailah isyak, baca. Dapat 10 kali 10 lah baca. Baca dalam keadaan bertajwid. Baca sahaja, jangan mula hafal. Baca sahaja. Itu kaedah yang saya gunakan. Kemudian, lepas habis dah sampai waktu isyak, solat isyak sebagainya, lepas saja habis solat jemaah isyak, sambung. Maka bermulalah proses menghafal. Tadi kita dah talaki sebelum maghrib dan melancarkan bacaan sebanyak mungkin. Seterusnya lepas isyak, barulah mula proses menghafaz Al-Quran. Time ni lah pada pukul 9 lebih kurang sehingga pukul 10 kita nak menghafal Al-Quran. 2 muka surat tadi ni. Maka hafal lah. Kalau saya selalunya kalau dalam satu muka surat tu, saya akan bagikan separuh. Saya akan hafal separuh dulu. Bila dah lancar separuh tu, barulah kita akan sambung pada separuh yang kedua. Maka ulanglah sampai lancar. Sehinggalah dapat 2 muka surat. Namun, saya selalunya memang tak dapat lah. Sebab kita kena faham, manusia ni dia ada jenis, ada banyak kemampuan. Ada orang dia mungkin dia senang mengingat. Ada orang diperlukan usaha yang lebih untuk mengingat. Ada orang memang dia perlukan usaha yang lebih dan lebih dan lebih lagi untuk mengingat. Jadi, saya nak katakan selalunya kalau saya lepas isyak tu, kalau saya menghafal, insya-Allah tak ingat. Dia akan dapat sikit-sikit je. Sebab saya jenis yang perlu usaha baru dapat. Namun, apa saya buat? Keesokan harinya, lepas bangun awal, untuk apa? Untuk manfaatkan waktu pagi. Waktu pagi otak kita tengah fresh untuk menerima ilmu, untuk mengingat hafalan. Jadi, bangun awal, solat sedikit, kemudian terus hafal. Terus hafal, insya-Allah selalunya melekat, selalunya dapat cepat. Tapi, ingat, kena tidur awal supaya otak fresh. Dia risau kalau tidur lambat, lepas tu bangun awal, confirm tersengut-sengut macam ni. Tersengut-sengut. Jadi tak jadi hafal, dia jadi tidur. Dia tak jadi hafal, jadi tidur. Jadi masya-Allah pagi itu alhamdulillah saya dapat hafal dengan lancar hafalan saya semalam. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, manfaatkan pagi sebaik mungkin untuk perkara-perkara yang baik, untuk menuntut ilmu dan menghafal ilmu. Masya Allah. Dan kita manfaatkan juga waktu ini untuk anak-anak kita. Macam mana tuan-tuan nak manfaatkan waktu ini untuk anak-anak kita? Baik, saya cadangkan kepada tuan-tuan perempuan, waktu pagi, disebabkan waktu pagi ini adalah waktu otak yang senang, otak kita senang meresap ilmu. Saya cadangkan pagi-pagi kita buat sedikit kuis kepada anak-anak kita secara santai. Bukan serius, santai saja. Okey, baik. Katakanlah anak-anak kita ni dia lemah sifir kan? Jadi ketika anak kita pakai baju, abang, 2 darab 2 berapa bang? 3 babah. Kurang tepat tu, sikit lagi. Jawapan dia 4. Oh, 4 babah. Lepas tu masa anak nak pakai kasut pula. Abang, 3 darab 3 berapa bang? 3 darab 3, 7 babah. Salah. Jawapan dia hampir dah tu. Jawapan dia 9. Masya Allah. Jadi anak tu akan ingat, 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. Baik. Kita ulang soalan yang sama seminggu. InsyaAllah pada hari ketiga, hari yang sama dengan soalan yang sama, dia akan jawab dengan betul. InsyaAllah. Kena cuba benda ni.
Cuba untuk bantu anak kita. Mungkin minggu ni dah settle lah sifir. Oh, anak dah bagus lah. 2/4, 3/9. Kita dah cantik lah soalan tu. Mungkin dalam 3-4 soalan minggu berlalu dan minggu depan kita beralih kepada subjek lain. Contohlah kan, ambil subjek fardu ain pula. Kan, kita tengok macam mana anak kita respon. Boleh cuba. Mana yang belum cuba. Tapi jangan terlalu excited. Masa kejut anak pula nak soal. Bang, bangun bang. Bang, apa nama malaikat yang cabut nyawa tu bang? Jangan terperanjat anak tu. Cabut nyawa? Jangan. Terperanjat anak tu. Kesian. Jadi, tanya dalam keadaan anak yang ready, yang setengah santai. Anak pun tak berat kepala untuk fikir dan kita bagi jawapan. Betul ni tuan-tuan, perempuan? Jadi, jangan lupa, cuba kita amalkan. Kita test minggu ni. Kita bagi soalan kepada anak kita. Tapi pastikan soalan itu yang soalan yang dia tak tahu. Dan kita bagi jawapan. Jangan kita tanya, kita tak tahu jawapan. Sudahlah, tak boleh lah. Dia tak jadi. Okey, boleh cuba. InsyaAllah. Kita tengok macam mana kejadian dalam masa seminggu. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah rasanya kita dah boleh mulakan majlis zikir kita pada pagi ini. Jadi, dengan itu kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat-sahabat, kita akan mulakan majlis zikir kita dengan bacaan suratul Kahfi. Okey, saya tengok tiada yang komen suara tak dengar, jadi saya kira semua dengar suara saya dengan jelas. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan suratul Kahfi. Yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran. Yang tak ada Al-Quran jangan risau. Dah hafal kan? Dah selalu baca. Ikut sama-sama. Tak ada masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Masya Allah, seterusnya 10 ayat terakhir. وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا كلما كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca surah Al-Kahfi. Jadi untuk sahabat yang baru masuk, insya-Allah habis sahaja majlis zikir kita pada pagi ini. Saya akan sambung dengan perkongsian daripada buku ini, Persiapan Menjelang Kematian. Di dalamnya ada perkara yang menarik yang perlu kita ambil kira, yang perlu kita perhatikan. Buku ni nipis saja dan mudah untuk kita faham apa yang cuba disampaikan di dalam buku ini. Jadi sebab itulah pemilihan saya untuk buku ini, kerana mudah faham. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya sehingga akhir untuk sama-sama kita lihat perkongsian menarik, perkara yang menarik ada yang saya nak kongsikan dalam ini. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh, kita teruskan dengan majlis zikir kita pada hari ini. Okey, baik. Waalaikumsalam buat yang baru masuk. Okey, baik. Seterusnya, kita akan membaca Asmaul Husna. Masya Allah. Okey, mungkin ada yang sahabat-sahabat yang ada Al-Quran di hujung, di hadapan ataupun di belakang. Selalunya ada dituliskan ataupun disediakan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dia sebaiknya kita lihat sendiri apa yang maksud tulisan nama-nama Allah ini. Mungkin ada yang hafal, tetapi kemungkinan ada waktu yang hafal tu dia tertukar huruf
Dia kita dah biasa baca dulu masa kecil di sekolah agama, sekolah menengah, tetapi ada satu perkataan dua yang dia tertukar huruf, tertukar baris mungkin. Jadi sebaiknya kita tengok secara terus apa yang kita nak baca ni. Sebelum itu, suka saya ingatkan untuk sahabat-sahabat menekan button share. Menekan button share di platform masing-masing supaya apa? Supaya ramai lagi dapat manfaat kita pada pagi ini. Kerana bagi saya, kita hidup di dunia ini adalah yang terbaik ni adalah kita memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Bertepatan dengan kata-kata Arab, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebab apa? Sebab hari ini ada orang kaya yang tak bahagia. Ada juga orang kaya yang bahagia. Ada juga orang kurang berharta bahagia. Ada juga orang kurang berharta tak bahagia. Yang membezakannya adalah yang kaya yang tak bahagia kerana apa? Dia kurang memberi manfaat kepada orang lain. Maka sekiranya dengan kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk membantu seramai mungkin, tak kisahlah dengan harta mereka ataupun dengan kudrat mereka ataupun apa perkara sekalipun, dengan memberi, maka itu adalah lebih baik dan akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri mereka. Setuju tak? Kalau setuju, cuba komen setuju. Masya Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kalau setuju, tekan button share sekarang. Okey, jangan lupa tekan button share agar ramai lagi dapat manfaat bersama pada pagi ini, mudah-mudahan. Allahumma amin. Seterusnya kita akan sambung dengan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Masya-Allah, selesai selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang menonton live ketika ini, saya doakan semua daripada kalian, termasuk diri ini, Allah kurniakan kesempatan, Allah rezekikan kita termasuk dalam golongan 70,000 manusia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke syurga bersama Nabi tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu adalah cita-cita yang perlu kita tanamkan. Kalau dalam checklist ataupun list senarai keazaman kita sepanjang kehidupan kita, kena masukkan itu. Termasuk kita mengimpikan kita tergolong dalam kalangan 70,000 umat Nabi SAW yang masuk syurga bersama Nabi. Kalau dah masuk syurga bersama Nabi ni, confirm masuk syurga Firdaus punya. Takkan Nabi masuk syurga lagi bawah. Confirm masuk syurga tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Adalah masuk syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Masya Allah. Namun ada di sana ada perbahasan bagaimana nak mendapatkan termasuk dalam kalangan mereka ini. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kita akan teruskan dengan bacaan Al-Ma'surat. Okey, saya menggunakan buku ini. Terbalik. Boleh terbalik pula. Buku 6 surah pilihan dan Al-Ma'surat yang disusun oleh Ustazah Asma Harun. Okey, yang disusun oleh Ustazah Asma Harun sendiri, yang mana buku ini bagi saya mudah. Okey, kalau
Nanti ada fadilat. Setiap 6 surah pilihan ni ada fadilatnya dan di manakah waktu yang sesuai untuk dibaca. Jadi memang sesuai nak buat ke mana-mana kan. Tak tebal sangat, ringan. Okey, dan disertakan al-maksurat. Jadi mudah kalau nak buat Al-Quran ni kan, satu ni kan besar dan agak berat dan nak menjagakannya pun susah sikit kan. Nak kena ada wuduk sentiasa, baru boleh pegang. Kalau ni tak ada masalah sebab dia tak lengkap Al-Quran. Dia diasingkan 6 surah pilihan. Jadi mudah untuk kita membaca di mana-mana sahaja. Baik. Jadi saya akan pakai buku ni. Yang mana ada boleh buka muka surat 2. Kita akan mulakan dengan al-maksurat. Mana yang tak ada jangan risau. Mana yang tak ada buka je saja al-maksurat apa-apa sahaja. Boleh ikut sama-sama. Mana yang tengah drive jangan buka buku. Jangan sekali-kali. Saya bagi amaran. Jangan buka al-maksurat time drive. Bahaya kan. Buka al-maksurat bukan steering. Jangan. Risau ini perjumpaan kita yang terakhir nanti. Risau jangan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekiranya kalau dah bersedia, kita akan mulakan. Ada yang tanya, ustazah tak ada ke? Ustazah tak ada ke? Jadi saya nak beritahu, tadi kita dah beritahu, ustazah sekarang sedang menunaikan umrah. Tersasul. Ustazah sedang menunaikan umrah dan sekarang ustazah berada di Madinah. Jadi mungkin di kalangan kita mungkin ada yang berhasrat untuk menunaikan umrah tahun ini. Jangan risau. Kalau nak menunaikan bersama ustazah, ada yang terdekat ni pada bulan 12. Tak silap saya pada 12 hari bulan 12. Jadi saya difahamkan slot dah tak banyak. Jadi boleh terus kepada page di muka buku. Nama dia Hijrah Travel Sinan Berhad. Boleh pergi ke page tu dan boleh PM nombor-nombor hotline di sana. Risau dah habis kan sebab bersama ustazah ada yang package yang tak ada dengan ustazah, ada yang package ada ustazah, tapi yang biasanya yang ada ustazah ni cepat penuh. Jadi tuan-tuan yang mana ada keinginan dan ada kemampuan boleh PM siap-siap. Tak ada masalah. Sebab yang untuk yang terdekat bulan 12 dan untuk yang akan datang tak tahu lagi bila. Jadi book cepat supaya tak terlambat. Masya-Allah. Menyelit pula iklan kan. Patutnya kena bagi royalty kat saya. Tak adalah gurau. Baik, kita akan teruskan dengan bacaan al-maksurat. Okey, ada tanya berapa nanti boleh pergi kepada page muka buku, PM hotline di sana. Dan saya rasa ada poster, ada tunjukkan dia punya berapa harga dia kan. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menyumbang star dan gift di TikTok. Okay, Alhamdulillah untuk pengetahuan semua sumbangan kalian dalam bentuk gift dan star ini kami manfaatkannya untuk kerja-kerja dakwah di bawah Ustaz Asma Harun. Jadi tak rugilah. Maksud dia bukan masuk poket saya lah. Maksud dia bukan masuk poket saya, jangan risau. Duit-duit kalian, yang sumbangan kalian ini kami akan salurkan kepada gerak kerja Ustazah, dakwah khususnya, dan juga sebahagian untuk NGO Sahabat Amal Care untuk memudahkan gerakan tersebut. Sebab kita di sini adalah NGO, bukan kerajaan. Jadi kalau kerajaan ada dana kan. Jadi kita di sini sekiranya kalian menyumbang, insya-Allah akan dimanfaatkan ke jalan itu. So jangan risau ke mana sumbangan kalian akan pergi. Jadi menyumbanglah banyak-banyak tak masuk poket saya, jangan risau. Okey, kita teruskan. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah
لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah,
selesai bacaan Al-Maksurat, jadi buat sahabat-sahabat boleh berehat sebentar, sama-sama kita minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer tangan kanan. Cuma kalau kat sini kita orang terbalikkan. Kan nanti ada yang claim, Ustaz minum tangan kiri Ustaz. Mana boleh Ustaz? Oh, cakap bumpang-bumpang kan. Minum tangan kiri. So disclaimer awal, tadi tangan kanan. Baik, insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan bacaan zikir Rahman. Tapi saya ada homework untuk tuan-tuan dan puan hari ini. Saya akan baca sebanyak 10 kali saja zikir Rahman ni. Jadi homeworknya adalah kena habiskan sampai 100. Maksudnya lagi 90 zikir Rahman perlu dihabiskan. Jadi besok saya nak check saya nak tanda. Mana yang dah sudah saya tanda. Boleh? InsyaAllah saya akan baca 10 kali saja. Selebihnya tuan-tuan perempuan boleh baca sendiri. Boleh? Boleh. Okey. Okay, kalau dah bersedia, insyaAllah kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, selesai 10. Ni sebab 10 sebab apa? Sebab tiba energi suara saya dia macam menurun sikit. Jadi takut bila sampai 100 dia tak dapat nak berkongsi buku menarik ni. Alhamdulillah selesai zikir rahmat, dan jangan lupa homework masing-masing nanti boleh DM saya untuk saya simak. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah masuk jam 8.07 minit. Tinggal berbaki beberapa minit lagi sebelum kita sampai jam 8.30. Kebiasaannya kita akan habiskan kita punya perkongsian sekitar 8.30. Jadi dengan masa berbaki ini saya akan berkongsi perkara yang menarik berkaitan dengan buku persiapan menjelang kematian. Sebab apa saya memilih buku ini? Boleh tengok siaran yang lepas. Ada 3 sebab kenapa saya pilih buku ini. Kerana dia agak nipis, mudah untuk kita hadam, dan penjelasan ini mudah dan ringan untuk kita terima. Sebab apa, kadang-kadang kita ni tuan-tuan perempuan, kita tahu amalan-amalan yang ustaz-ustaz di luar sana cadangkan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang sebenarnya apa manfaat dia. Ada dalil, apakah dalil yang mengatakan disunatkan untuk beramal dengan amalan itu? Yang ni lah kita nak tahu. Jadi di dalam ini akan disertakan sekali apakah dalil, apakah manfaat, sejauh manakah, banyak manakah pahala, apakah ganjaran yang kita dapat daripada buku ini. Jadi tuan-tuan, perempuan, buku ini tiada di TikTok, tiada di beg kuning. Jadi minta maaf lah kalau tak ada. Jadi boleh screenshot kalau nak buku ini, boleh beli di mana-mana platform yang boleh sampai untuk membeli buku ini. Jadi buku ini disusun oleh Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Jadi mungkin tim Ustaz Dasuki ni kalau ada ternampak, mungkin boleh kongsi royalty. Tak adalah gurau saja. Okey, baik, kalau nak beli boleh pergi di mana-mana untuk dapatkan buku ini. Baik. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan, perempuan sudah pun mengikuti perkongsian saya
sejak daripada pertama saya berkongsi, dan hari ini kita akan sambung lagi perkongsian yang menarik daripada buku ini di dalam bahagian amalan yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu sewaktu sihat. Dalam buku ni ada 3 bahagian. Yang pertama tadi yang tu, yang kedua adalah amalan yang perlu dilakukan ketika sakit. Tadi ketika sihat, amalan apa? Bahagian kedua adalah ketika sakit ada amalan yang boleh kita amalkan. Dan yang ketiga adalah amalan yang perlu dilakukan oleh kaum keluarga dan sebagainya ketika menziarahi pesakit ataupun menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Ada amalannya. Jadi untuk setakat ini kita baru masuk pada bahagian pertama, amalan yang seharusnya dilakukan ketika waktu sihat. Saya yakin dan percaya kita yang sedang melihat live ketika ini ada yang sihat, ada yang sakit, jadi tak ada masalah. Kita sama-sama boleh amalkan selagi mana nafas di kandung badan. Masya Allah. Dan sedikit ulang kaji. Kita dah jauh sebenarnya, tapi kita nak ulang kaji. Mungkin yang melihat live ini ada yang pertama kali bersama dengan saya. Dia setiap maksud dia saya saja buat buku ni, yang maksud dia perkongsi yang lain, mungkin buat buku yang lain. Jadi dengan saya saja saya berkongsi buku ini, dan kita ulang kaji sedikit. Amalan yang pertama yang kita boleh lakukan ketika sihat, yang pertama adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Nak tengok huraian dia, nanti boleh cek di muka buku, kita ada save video tersebut. Kemudian yang kedua adalah memperbanyakkan membaca surah Az-Zahrawan. Apa dia surah Az-Zahrawan? 2 surah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Disunatkan memperbanyakkan bacaan. Dan apa kelebihan dia? Tengok perkongsian yang lepas. Kan nanti saya huraikan, tiba-tiba dah 8.30. Tak jadi nak sambung. Poin yang ketiga adalah melazimi berselawat kepada Nabi SAW. Ni tadi saya dah huraikan sedikit. Sebab apa kita perlu selawat? Sebab kita nak masuk dalam golongan yang 70,000 tu. Nak dapat syafaat Nabi kan. Jadi kenalah selawat. Seterusnya yang keempat adalah melazimi membaca surah Al-Mulk setiap hari. Sebelum tidur lah nak katakan. Melazimi atau mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur. Untuk apa? Untuk pelihara kita daripada siksaan kubur. Masya Allah. Di sana ada hadis yang menegaskan tentang hal tersebut. Yang kelima adalah melazimi membaca ayat kursi setelah selesai solat fardu. Dan yang keenam ni buat kita masuk untuk poin hari ni. Yang keenam adalah catat siap-siap. Mana tak nampak pun. Mana buku dengan pen. Saya tak nampak pun. Jadi ambil siap-siap buku dan pen nak catat ni. Sebab apa? Pesan guru saya adalah senjata seorang pelajar itu adalah pen dan buku. Kalau tak ada pen dan buku, maksud dia tak ada senjata. Bisa siapa saja boleh mengalahkan dia. Sebab apa? Dia tak ada pen dan buku. Jadi kena standby buku. Dan nasihat guru saya adalah ketika belajar, sebaiknya ada buku kecil di poket. Saya ni tak adalah buku kecil dia, tertinggal. Buku kecil dan pen. Jadi bila-bila masa sahaja ketika kita berjalan atau pergi ke mana, tiba-tiba Allah ilhamkan ilmu kepada seseorang yang lain melalui mereka, kita cepat-cepat catat. Tiba-tiba dia bagi tips membina rumah tangga yang bahagia. Tiba-tiba okey, tulis. Tips macam mana nak bagi signal, tulis. Sebab ramai yang tak pandai bagi signal. Gurau Maksud dia di antara itu ada ilmu, kita boleh tuliskan ilmu tersebut di buku catatan. Tapi sekarang zaman moden, tulis saja di phone. Tapi kadang-kadang phone ni terlalu banyak kegunaan. Kadang-kadang nak tulis nota, tiba-tiba terbuka WhatsApp. Kan tiba-tiba terbuka TikTok. Tak jadi tulis nota. Betul? Setuju tak? Kalau setuju, tulis satu. Okey, baik. Jadi saya yakin dah percaya, dah ambil semua buku nota. Okey, saya dah nampak buku nota masing-masing. Okey, jadi bersedia dengan pen sekali. Okey, mungkin sahabat-sahabat yang boleh tulis sekali di ruang komen apakah yang kita belajar hari ini. Supaya apa? Supaya
yang lain ni tak terlepas dengan poin yang kita nak kongsi hari ni. Okey. Macam mana nak dapatkan buku saya ni? Buku saya ni tak jual di beg kuning. Nanti boleh cari di platform yang lain lah. Okey, baik. Hari ni kita nak kongsi tips yang ke-6. Bukan tips. Amalan yang ke-6. Amalan yang kita boleh lakukan ketika kita sihat untuk persediaan sebelum kita mati. Sebelum hari kiamat. Sebelum tiupan sangkakala pertama. Kita nak amalkan perkara ini. Amalan yang ke-6 ialah memperbanyakkan Sayyidul Istighfar. Saya alihkan dulu lah. Tak fokus. Situ tu. Memperbanyakkan membaca Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Saya yakin dan percaya yang melihat sekarang semua dah tahu dah kebanyakannya. Sebab apa? Sebab Ustazah dah banyak kali dah kupas dan terangkan apa itu Sayyidul Istighfar. Namun hari ini kita nak ulang kaji sedikit. Apa yang dikatakan Sayyidul Istighfar ni? Sebab kita nak beramal. Bila nak beramal ni, kita perlu yakin. Kita perlu tahu kenapa perlu baca Sayyidul Istighfar ni. Jom kita tengok. Okey, dalam buku ini dituliskan antara zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada setiap pagi dan petang ialah Sayyidul Istighfar, iaitu penghulu istighfar. Yang mana dijanjikan dengan syurga kepada sesiapa yang membacanya lalu meninggal dunia pada hari tersebut sama ada pagi ataupun petang. Masya Allah. Sama ada pagi ataupun petang, sekiranya beramal dengannya, Allah akan janjikan buatnya syurga. Masya Allah. Macam mana lafaz Sayyidul Istighfar ni? Jom kita baca. Sebelum tu kita tengok satu hadis lagi. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar ayyaqulal ba'du Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man qalaha minan nahari mumkinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa mumkinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Kita tengok maksud dia apa. Sesungguhnya istighfar yang paling baik, adalah seseorang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar tadi. Dia istighfar ni dia ada yang panjang, ada yang pendek, kan? Kalau pendeknya Astaghfirullahalazim, itu pendek lah. Ada yang panjang sikit, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjang sikit. Dan yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Apa tadi? Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama Sayyidul Istighfar. Okey. Satu. Dekat sebelah ni masih tekan satu lagi. Satu tadi dah lama dah rasanya. Dia baru sampai. Okey, tak apa. Okey, jadi siapa yang bersedia tekan satu. Kita nak raikan yang belah sini. Dia baru tekan satu. Maksudnya dia punya line tu, ketersampaian tu sangat jauh. Jadi kalau dah bersedia, kita nak baca Sayyidul Istighfar ni, tekan satu. Saya nak tengok. Okey, nampak. Okey. Okey, bersedia. Baik, sama-sama saya dengar ni. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dah hafal kan? Kalau tak hafal jangan risau. Kita dah ada lagu dah dekat YouTube. Buka saja, type Sayyidul Istighfar, UNIC. Kat situ ada lagu. Jadi mungkin manusia, kita ni mudah nak menghafal lagu daripada baca sendiri. Jadi nak hafal, dengar lagu.
senang sikit. Saya nak nyanyi sebenarnya, tapi suara tak pernah ada. Kan risau daripada 700 tinggal 500. Tinggal 300. Sebab ketakutan mendengar dahsyatnya suara yang tak berapa nak ada ni. Jadi, kita teruskan lagi hadis tadi. Okey, barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar tadi di waktu siang. Di waktu siang dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keridaan Allah, lalu meninggal dunia pada hari itu sebelum masuk waktu malam, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Masya Allah. Kemudian, barang siapa yang membaca pada waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia sebelum masuk waktu paginya, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma amin. Semoga kita tergolong dalam kalangan yang beramal dengannya. Riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, nombor hadis 6306. Masya Allah. Jadi kita dah tahu apakah fadilat, apakah kelebihan, besar sangat kelebihan bila beramal dengan Sayyidul Istighfar. Jadi yang menjadi persoalannya ialah kita kadang-kadang dah tahu, tapi nak mengamal itu kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terlepas, kadang-kadang baru nak belik buku nota. Mana itu ustaz cakap benda nak amalkan apa? Terlupa. sebab manusia ini memang mudah terlupa dan diganggu oleh dua perkara, dua makhluk ni. Dan sampai ke sudah takkan habis kacau itu. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Kiri kanan depan belakang. Semakin baik amalan kita, semakin banyak amalan kita, semakin tinggi syaitan itu akan datang. Semakin tinggi pangkat syaitan yang akan dihantar untuk mengasut kita. Jadi kita kena bijak tuan-tuan. Janganlah tulis buku, jangan tulis benda tu kat buku nota aje, nanti lupa. Jadi apa perlu kita buat sekarang adalah, sebelum ni kita dah belajar, lepas solat kita perlu mengamalkan surah, bukan surah, kita perlu mengamalkan ayatul kursi. Jadi pagi kita nak istiqamah untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar ni, kita tambahkan selepas solat itu kita baca Sayyidul Istighfar. Kita dah baca ayatul kursi, kita tambah membaca Sayyidul Istighfar. InsyaAllah. InsyaAllah istiqamah. Melainkan tak solat lah. Tapi takkan tak solat kan. Takkan nak buat yang sunat tapi meninggal yang wajib. Itu tak kelakar tuan-tuan. Nak buat yang sunat tapi terlupa yang wajib. Jadi, kalau tak nak terlepas, lepas solat, wajibkan diri, ayatul kursi, kemudian baca zikir Sayyidul Istighfar ini. Nampak tak? Kita dah tahu trik tu, maka kita kena buat. Sesibuk mana pun lepas solat tu, cuba kejar. Aku dah baca ayatul kursi, kena baca Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Itu poin yang ke-6. Dapat sesuatu. Okey, baik. Kita akan masuk pula poin yang ke-7. Dan poin inilah poin yang terakhir sebelum kita menghabiskan kuliah kita pada hari ini. Jadi jangan keluar dulu, sabar. Saya faham ada yang bekerja. Tak ada masalah, dengar saja. Pakai earphone, pakai earbud dan sebagainya untuk kita dapat manfaat. Dan yang ke-7 adalah, tuan-tuan, perempuan, amalan yang kita boleh amalkan ketika sihat adalah sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tulis. Okey, dah habis tulis? Okey, baik. Kita tengok apa yang dikatakan dalam buku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati umatnya agar sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu taubatnya sentiasa terbuka buat kita. Ingat sentiasa terbuka buat kita. Hanya menunggu kedatangan hamba-Nya yang mahu kembali kepada jalan agama yang diredai. Kita tengok dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah menerima
taubat seseorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkong, ghargharah, kerongkong. Hadis riwayat Tirmizi. Masya-Allah. Bila kita baca hadis ini tuan-tuan dan puan, teringat tak kita akan kisah di mana kita belajar dalam masa solat agama, ketika mana Fir'aun mengejar Nabi Musa bersama tenteranya yang ramai, ingin membunuh Nabi Musa AS. Allahu Akbar. Maka dengan izin Allah, laut terbelah dua. Maka berlarilah Nabi Musa, di mana dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Berlari. Akhirnya Nabi Musa sampai di hujung, maka tertinggallah Fir'aun dan tenteranya, maka tertutuplah laut serapat-rapatnya, menenggelamkan mereka semua. Kemudian apa yang berlaku? Maka lemaslah Fir'aun dan tenteranya. Dan persoalannya, adakah Fir'aun sempat bertaubat? Jawapannya, ya, sempat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia bertaubat dan mengakui keesaan Allah ketika nyawanya melepasi kerongkong. Ketika tengah nazak, hampir nyawanya dah melepasi kerongkong, hampir terkeluar seluruhnya dia punya nyawa. Tetapi sayangnya Allah tidak terima taubatnya. Na'udzubillahi min zalik. Adakah kita nak jadi macam Fir'aun? Sehingga nak mati baru bertaubat? Jauh sekali. Kita harap kita bukanlah macam Fir'aun, dah nak mati baru bertaubat. Kena taubat hari-hari. Kita setiap hari tak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi bertaubatlah sama-sama setiap hari. Setiap habis solat bertaubat. Dan seeloknya, kalau ada tasbih tu kita kena praktikkan. Kita kena tetapkan sehari berapa banyak kita boleh istighfar. Dan digalakkan, disunatkan di penghujung malam, bangun awal lepas tahajud, tambah solat sunat taubat. Merintihlah kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima taubat hamba-Nya ini. Masya Allah. Itu kisah Nabi Musa. Baik. Suka saya untuk kongsikan satu lagi kisah berkaitan dengan 3 orang pemuda bersama Imam Hasan Al-Basri. Kenal tak? Kenal tak Imam Hasan Al-Basri? Kalau kenal, cuba tekan 1. Kalau kenal, cuba tekan 1. Macam pernah dengar lah Ustaz Hasan. Hasan tu jiran kot. Bukan jiran. Imam Hasan Al-Basri ini, siapa dia? Imam Hasan Al-Basri ni ialah sebuah tokoh ataupun ulama ketika zaman tabi'in. Zaman tabi'in ni adalah zaman selepas zaman sahabat. Okey. Anak kepada Zaid bin Sabit, yang mana salah satu penulis Al-Quran. Masya Allah, beliau merupakan salah satu tokoh pada zaman tersebut dan menjadi tempat rujukan masyarakat ketika itu, dan sering ditanyakan soalan. Masyarakat meminta nasihat daripada pada beliau. Dan pada suatu hari datang seorang pemuda bertanyakan kepada beliau. Dia bertanyakan tentang masalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masalah apa? Tiba lupa. Sekejap saya minum air sekejap. Bismillah. Masalah kelaparan. Sebab minum air tadi dia terus teringat. Okey. Macam pernah dengar. Ya, betul. Kita luang kaji. Memang cerita ni masyhur. So jangan risaulah. Saya tak bawa cerita dongeng. Okey, baik. Lepas dah minum air tadi, saya dah dapat jawapan dia. Okey, yang pertama tadi, seorang pemuda datang kepada Imam Hasan Al-Basri ini. Dia mengadu tentang masalah kelaparan. Dia ada masalah kelaparan dan dia tak ada duit untuk beli makanan. Lalu apa Imam Al-Basri ini beritahu? Dengan penuh berhikmah dia berjawab, beristighfarlah kamu kepada Allah. Lalu datang orang kedua, datang kepada Imam Hasan Al-Basri ini bertanyakan tentang masalah keturunan zuriat. Dia dah lama berkahwin tapi tak ada anak. Jadi apakah nasihat Imam Al-Basri? Lalu apa imam ni kata? Dia kata beristighfarlah kamu kepada Allah. Lalu datang pula sahabat yang ketiga ini, kawan yang ketiga ini, apa dia kata?
saya ada masalah kebun. Di tempat saya ada kemarau. Jadi kebun saya tak adalah air, tak tumbuhlah tumbuhan tersebut. Maka apa imam itu kata, beristighfarlah kamu kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan, alangkah peliknya ada 3 masalah yang berlainan. Tetapi jawapan dia satu. Menjadi persoalan. Jadi salah seorang daripada sahabat ini, kawan-kawan ini tanya, kenapa jawapannya begitu? Lalu imam ni kata, kerana jawapan ini adalah jawapan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok daripada surah Nuh ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Baik, apa maksud dia? Sadaqallahul azim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka. Okay, aku ni merujuk kepada Nabi Nuh. Dia ingin sampaikan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, fa innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah, yakni Tuhan kamu, Maha Pengampun. Baik, seterusnya ayat 11. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kurniakan, sekiranya kamu meminta ampun tadi, Allah yursilis sama, Allah akan kurniakan kepada kamu hujan. Hujan yang melimpah ruah, banyaknya hujan. Seterusnya, wa yumdidkum bi amwalin wa bani. Kemudian Allah berikan kepada kamu harta yang banyak, bi amwalin wa banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengurniakan kepada kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengurniakan kepada kamu sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Ketiga-tiga soalan tadi telah Allah jawab dalam ayat tersebut. Tadi apa? Lapar kan? Kebuluran. Allah bagi harta yang banyak. Kalau istighfar. Kedua tadi masalah apa? Masalah keturunan. Masalah zuriat tak ada. Allah kata, wa yaj'al lakum wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan mengurniakan keturunan. Dan masalah ketiga tadi apa? Masalah tumbuhan kemarau. Jadi Allah kurniakan kebun. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang dapat kita belajar daripada kisah ini adalah dengan beristighfar Allah boleh menyelesaikan banyak masalah kita. Bila kita faham apa masalah yang Allah selesaikan tadi dalam melalui ayat tadi, yang pertama adalah Allah akan menurunkan hujan yang banyak. Bila beristighfar Allah akan menurunkan hujan yang banyak. Kedua, Allah akan mengurniakan bi amwal. Allah akan memberikan harta yang banyak. Wa banin, keturunan. Wa yaj'alnakum Allah akan memberikan banyaknya kebun. Anhara, Allah akan memberikannya sungai. Kalau kita faham apa Allah nak sampaikan kepada kita adalah 5 perkara ini adalah perkara yang besar, yang terlalu besar untuk kita hayati. Apa manfaat-manfaatnya. Sedangkan tuan-tuan, kalau perkara besar ini pun Allah boleh bagi kepada hamba-Nya dengan beristighfar, apatah lagi perkara yang kecil-kecil tuan-tuan. Apa lagi masalah kita tak ada duit nak beli pampers anak. Masalah kita stres tempat kerja, benda yang kecil saja. Takkan benda itu pun Allah tak boleh bantu. Takkanlah masalah kita ada orang parking double line, kita stres. Masalah simple itu semua Allah boleh selesaikan. Faham ke maksud dia? Maksud dia Allah bagi tahu kat kita, masalah besar pun Allah boleh selesaikan dengan istighfar. Apatah lagi kita mari masalah yang kecil. Banyakkan beristighfar. Insya-Allah Allah akan bantu kita. Setuju tak? Kalau setuju tekan 1. Kalau setuju tekan 1. Baik. Kita tengok satu hadis ini. Dikuatkan lagi dengan hadis ini yang berbunyi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Okey, apa maksud dia? Barang siapa yang sentiasa beristighfar, yang melazimi istighfar, nescaya Allah menjadikan untuknya setiap kesedihan kelapangan, dan untuk setiap kesempitan ada jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Riwayat Abu Daud. Jadi untung tak? Untung tak beramal yang istighfar? Untung sangat. Rugi tak buat? Rugi. Jadi nak buat tak? Nak buat. Jadi macam mana nak buat? Itu saya dah sharekan kepada tuan-tuan. Okay, kalau kita nak sentiasa istiqamah dalam berzikir, yang pertama kita perlu ada tasbih. Betul? Saya pun tasbih saya dah ke mana, dah tertinggal kat rumah. Kena ada tasbih. Jadi kita kena buat jadual. Hari ni kita nak selawat contoh 50 kali. 50 kali contoh. Kemudian kita kena tambah dengan istighfar juga. Berapa kali contoh? Kalau nak mula 50 kali juga contoh. Jadi kita dah seimbang. Selawat kita buat juga. Untuk dapat syafaat Nabi, istighfar pun kita buat juga. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat-manfaat, untuk menyelesaikan kita dari segala masalah dengan istighfar. Dia sebab apa tau? Kenapa hikmah istighfar ni dapat menyelesaikan banyak perkara? Kita boleh faham yang mana kadang-kadang rezeki yang Allah nak bagi kepada kita ni, dia terhijab. Dia tak sampai kepada kita. Sebab apa? Sebab dengan dosa kita buat. Dengan kita banyak melakukan dosa, dia terhijab. Ni nak bagi, kita ni. Ni rezeki. Tiba-tiba ada ada dosa yang menghalangi rezeki tersebut, maka yang sampai adalah sedikit saja kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya kita bertaubat kepada Allah, kelenyaplah dosa tersebut, maka rezeki mudah sampai kepada kita. Ketika itu, Masya Allah, banyak sangat rezeki yang kita dapat. Rezeki ni bukan saja duit tuan-tuan. Yang fikir, Ustaz, saya dah banyak dah beristighfar kepada Allah, tapi gaji 2,000 je tak naik. Jangan tuan-tuan. Rezeki bukan gaji tuan-tuan. Bukan gaji sahaja. Rezeki ni banyak, luas. Anak yang berjaya, anak yang mendengar kata, ketaatan kita bertambah kepada Allah, kita berani menegur anak-anak membuat salah, okey, dan sebagainya. Masya Allah. Apa yang tak kenal tu? Tak kenal Ustaz. Okey. Jadi apa kita buat? Kita perlu banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya sikit lagi. Dah 8:37 sikit lagi. Daripada Imam Al-Auzain, pernah ditanyakan bagaimana cara istighfar. Lalu beliau menjawab, hendaklah mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Artinya memohon ampun kepada Allah. Cukup sekadar astaghfirullah. Kalau tak mampu Allahumma anta rabbi tu, kan panjang kan. Itu sekali pun tak apa. Tapi kita tambah dengan zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebanyak berapa. Dia jangan banyak-banyak tau. Kita bila nak biasakan benda baru ni, saya nasihatkan jangan terus banyak. Hari ni ustaz cakap kalau beramal dengan istighfar dan mampu menyelesaikan banyak masalah, terus sehari 1,000. Jangan tuan-tuan. Tiba-tiba hari ni terus nak buat 1,000, jangan. Sebab bila terus kepada 1,000, dia akan membuatkan kita muak. Ya, ibadah ni berat tuan-tuan. Jangan terus nak banyak-banyak. Mulakan dengan sikit-sikit dulu. Mungkin tak boleh 50, buat 10 dulu tuan-tuan. Dah rasa dengan 10 tambah ke 50. Dah dengan 50 tambah ke 100. Faham? Kalau faham bagus. Kita kena amalkan. Cuba sikit-sikit, jangan terus banyak-banyak. Seterusnya ada beberapa hadis lagi. Mungkin kita akan sambung pada perkongsian akan datang. Risau dia terlajak perahu tu. Sekarang dah 38:39. Risau dia terlajak. Mungkin ada yang nak fokus kerja lepas ini. Jadi insyaAllah huraian yang selebihnya saya akan sambung pada perjumpaan kita pada akan datang. Jadi kesimpulan daripada perjumpaan kita pada hari ini adalah, pertama, kita perlulah memperbanyakkan sayyidul istighfar. Apa perlu kita buat adalah selepas solat kita kena tetapkan
membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian yang kedua adalah sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak istighfar dan bertaubat. Istighfar kita kena set sehari kita nak buat berapa, kita kena tekan. Taubat nanti kita akan sambung macam mana kita nak bertaubat pada sesi ataupun perjumpaan pada akan datang. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu taala, ada satu perkara saya nak kongsi bersempena dengan bulan mencintai Rasul, iaitu bulan Rabiul Awal. Saya ingin mengajak kepada semua yang melihat pada hari ini untuk sama-sama memeriahkan majlis Maulid Akbar yang dianjurkan oleh Ustazah Asma Harun sendiri pada 7 Oktober. 7 Oktober tuan-tuan. Buka kalender siap-siap. Catat dekat whiteboard 7 Oktober. Maulid Akbar Ustazah Asma Harun kena pergi. Dekat mana? Dekat perkampungan Al-Hijrah. Yang mana perkampungan ini Ustazah nak bina satu perkampungan yang mana keluasannya 42 ekar. Yang mana pelbagai tempat infrastruktur yang melibatkan agama di sana Ustazah Asma nak bina. Dan mungkin ada yang tak pernah pergi, kena pergi. Seriously. Tapi janganlah expect lebih-lebih sebab kita baru saja memulakan projek tersebut. Dan kita nak memeriahkan lagi tempat tersebut dengan kita melakukan Maulid Akbar. Mudah-mudahan di sana ada keberkatan. Jadi tuan-tuan, jangan lupa set masa kita jumpa di sana. Kalau jumpa saya, tegur-tegur. Tapi jangan tegur lah, saya segan. Saya gurau je, jangan tegur. Nak lagu, alamak. Ada request lagu pula. Saya tak pandai menyanyi ni. Kalau saya buka YouTube boleh? Saya buka YouTube. Ustaz Din, yang selalu menyanyi tu Ustaz Din. Ustaz Din sekarang ni dekat umrah. Jadi Ustaz Amirul ni tak pandai menyanyi. Suara pun tak pernah ada. Lagu UNIC je. Jadi mungkin nanti ada live di sana, di umrah sana, tunggu Ustaz dia menyanyi. Biasa dia akan menyanyi juga tu. Masa dalam bas tu kan, Ustaz dia akan menyanyi. Jadi tunggu sahabat-sahabat Saya minta maaf lah tak dapat. Mungkin ada yang nak dengar Ustaz menyanyi lah. Ustaz Tengku. Ustaz Tengku pun ada di sana. Jadi jangan lepaskan live Ustazah nanti di sana, di Tanah Suci, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan doakan juga agar perjalanan umrah kali ini Allah mudahkan daripada awal sehingga akhir sampai di Malaysia kembali. Dan doakan agar kesihatan ustazah sentiasa dalam keadaan baik, sentiasa dalam keadaan yang terbaik untuk ustazah meneruskan lagi dakwah dan kerja-kerja ke arah meningkatkan syiar agama Allah Subhanahu taala. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara, terkasar bahasa sepanjang live pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pada perkongsian akan datang. Jadi tuan-tuan, yang penting adalah perkara yang kita dengar hari ini tidak akan bermanfaat selagi mana kita tak beramal dengannya. Maka dengan itu, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma amin. Kelas akan datang ustaz kena nyanyi. Janganlah macam tu. Tak apa, nanti saya cubalah. Saya cuba yang terbaik untuk kalian. Jadi terima kasih kepada yang menyumbang star. Masya-Allah, banyak star dekat Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan dimurahkan rezeki, berpanjangan seperti mengalirnya air Zam-Zam. Amin, amin. Dan kepada yang memberi gift di TikTok. Dan di sebelah sini memberi doa. InsyaAllah semua saya doakan agar kalian dikurniakan rezeki yang tidak terhenti. Allah memberikan syurga Firdaus dan bertemu kita, kalau tidak di dunia, kita bertemu di syurga nanti. Tegurlah saya, sekiranya saya tak ada di syurga, tariklah saya untuk masuk syurga bersama tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.